Hari ini, saya akan menunjukkan kepada anda yang luar biasa thriller dari 2007, bertajuk The Invisible. Walaupun ibunya yang mendominasi, Diane, mengharapkan dia, senior sekolah menengah, Nick Powell, memutuskan untuk melangkau tamat pengajian dan pergi ke London untuk program penulisan. Walaupun dia cemerlang dalam sekolah, dan berminat dengan penulisan kreatif, ibunya meletakkan harapan yang tidak realistik kepadanya, dan jauh dari segi emosi. Bapa Nick meninggal dunia secara mengejut beberapa tahun lalu, dan kedua-duanya telah merahsiakan hubungan bermasalah mereka. Filem ini bermula dengan adegan yang kelihatan seperti perayaan besar. Diane bangun dan berkata, ia tidak mudah selepas kematian bapa Nick. Kemudian dia berkata, membesarkan seorang remaja seperti Nick memberi ganjaran, kerana dia telah membesar menjadi seorang lelaki yang hebat, dan dia tahu bahawa kedua-duanya akan melakukan hebat pada masa hadapan. Diane kemudian mengangkat gelas kepada anaknya Nick yang berumur sekolah menengah. Dia kemudian menawarkan hadiah dengan terukir namanya. Buat saya bangga, Nick, kata ibu. Selepas itu, Nick berjalan ke meja makanan, dan memotong bahagian tengah kek coklat, membawa bahagiannya ke garaj di tempat kosongnya tangan. Di sana dia duduk di sebelah meja kerja, dan tiba-tiba menarik senapang patah ke mukanya. Tetapi ternyata semua itu hanyalah mimpi, kerana Nick bangun dengan terkejut pada waktu pagi. Diane telah menyediakan 2 telur dan daging dalam bentuk muka tersenyum di atas pinggan. Dia sedang membaca akhbar, apabila Nick bertanya kepadanya, sama ada dia telah memikirkan tentang program penulisan di London. Ibunya hanya berkata, dia tidak perlu memikirkannya, kerana Nick tahu perasaannya mengenainya. Selepas sarapan, Nick berbasikal ke sekolah. Di sekolah, Nick memberi peta Egan, rakan pelajar, esei bahasa Perancis di sekolah. Nick bertanya sama ada peta ingin tahu apa yang ditulis dalam esei itu, tetapi peta hanya menjawab, itulah sebabnya dia perlu berbahasa Perancis. Pada masa itu, seorang gadis datang di belakangnya dan bertanya kepadanya jika dia datang ke majlis pada waktu malam. Tetapi dia hanya mengatakan bahawa dia sibuk dan ada beberapa perkara yang perlu dilakukan. Peta Egan, seorang lagi pelajar, didatangi ditandas oleh sekumpulan remaja, diketuai oleh Annie, yang menuduhnya menerima sesuatu tanpa membayarnya. Kanak-kanak mengugutnya dengan pisau, seperti Annie mengancam untuk memotong jarinya, jika dia tidak memberikan wang itu segera. Dia meninggalkan bilik mandi sambil rombongannya mengikut. Kemudian kita melihat pemandangan kelas, di mana seorang budak lelaki sedang membaca puisinya. Selepas dia selesai, guru meminta Nick untuk mendeklamasikan. Sila like dan subscribe channel kami. Terima kasih. Puisinya. Nick mula bercakap, dan nampaknya begitu seluruh kelas asyik dengan bacaannya, yang terganggu oleh bunyi loceng. Nick mendekati kumpulan Annie, dan membayar barang yang diambil oleh rakannya. Dia pergi ke mejanya, dan bertanya tentang jumlah hutang rakannya kepada mereka. Dia terus meletakkan wang di atas meja dan bertanya kepada Annie sama ada itu sudah mencukupi. Dia membalas dengan memberitahu dia untuk tersesat. Semasa dia hendak pergi, dia membongkok, dan berbisik di telinganya, dia sangat patah hati. Semasa dia berjalan meninggalkan meja, Annie marah dan menyerangnya di kafeteria. Kedua-duanya dibawa ke pejabat pengetua. Pengetua meminta mereka menceritakan apa yang berlaku, dan Nick secara berseluruh menjawab bahawa dia mendapati dia menarik. Pengetua meminta Annie pulang, dan kemudian memberitahu Nick bahawa dia seharusnya tidak membuang masa dengan orang seperti Annie. Annie kembali ke flatnya, di mana dia memarahi ibunya kerana tidak memberi makan kepada abangnya Victor. Dia mengugut ibunya untuk bangun dari sofa, sambil ayahnya melihat. Ibunya mengadu kepada ayahnya, untuk mengatakan sesuatu kepada anak perempuan mereka, tetapi dia bersetuju dengan Annie, yang mengakibatkan pasangan itu bergaduh. Annie pergi ke biliknya dan memakai fon kepala, selepas memastikan adik lelakinya diberi makan. Lewat malam itu, Nick bertemu dengan peta. Peta menghulurkan wang kepadanya, dan bertanya tentang beberapa terjemahan yang ibunya minta. Dia kemudian bertanya kepada Nick jika dia pergi ke parti Ava dan Nick menjawab bahawa dia tidak akan hadir. Dia kemudian menyerahkan sebuah buku kepada peta, di mana dia telah menyembunyikan tiket penerbangan yang akan membawanya ke London, di mana dia akan dapat mengambil bahagian dalam program penulisan. Sejak ayahnya meninggal ketika dia berumur 13 tahun, dia mendakwa bahawa ibunya telah merancang kehidupannya untuknya, yang menyesakkan baginya.
Sementara itu, teman lelaki Annie, Marcus Bohem, keluar bersamanya dan dia melanggar sebuah kereta. Semasa dia berjalan ke kedai dengan pameran barang kemas, dia memecahkan tingkap dan mencuri rantai yang indah. Mereka melarikan diri dengan kereta yang dicuri, ketika polis mencari mereka. Di dalam pagi, dia dan Marcus bergaduh, dan dia pergi. Marcus meminta untuk meninggalkan beg itu barang kemas yang dicuri, tetapi nampaknya dia tidak mempercayai Marcus. Ini membuatkan dia marah, dan dia memberitahu pihak berkuasa, bahawa dia telah mencuri di sekolah. Di sekolah, peta memantau Annie di lokernya. Apabila polis datang, mereka pecah masuk lokernya dan temui barang kemas yang dicuri. Annie menelefon kekasihnya, dan memberitahunya bahawa dia telah ditangkap. Dia berpura-pura tidak bersalah, sementara dia mendakwa tahu siapa yang melakukannya, dan dia akan menguruskannya. Nick dan peta akan pulang ke rumah dengan basikal mereka, semasa mereka membincangkan perjalanan Nick yang akan datang. Peta mengatakan bahawa dia mahu pergi ke London juga, dan bahawa dia mahu menjadi bintang kriket di London. Tetapi Nick secara bergurau mengingatkannya, bahawa dia tidak mempunyai pasport, mahupun wang untuk membeli tiket itu. Dia kemudian membida selamat tinggal kepada peta. Apabila Nick pulang ke rumah, ibunya memberitahunya bahawa penerbangannya telah dijadualkan semula. Nick mengatakan bahawa dia boleh menjelaskan situasi itu kepada ibunya, yang kelihatan kecewa dengan tindakannya, dan mengatakan bahawa dia berasa seperti tinggal di rumah itu bersama orang yang tidak dikenali. Lewat malam itu, peta diserang oleh Annie dan kumpulannya. Di bawah tekanan, dia mengarahkan perhatian geng pada Nick, yang berada di parti yang diperkatakan oleh semua orang di sekolah. Dia bertemu dengan seorang gadis di sana, dan menawarkan untuk membawanya ke London, dalam penerbangan seterusnya keluar dalam masa 2 jam. Apabila mereka mula bercium, dia menemui jam tangan baharu di dalam poketnya dan mengeluarkannya, dan bertanya kepadanya mengapa dia memakai jam tangan lama. Dia memberitahunya bahawa ia telah diberikan oleh bapanya. Dia kemudian keluar dari rumah dan berjalan-jalan, hanya diikuti oleh sebuah kereta lama yang telah dibelasah. Ternyata itu adalah Annie dan budak-budaknya. Mereka mula membelasah Nick, sambil peta melihat dari dalam kereta. Dia terus merayu mereka untuk berhenti. Annie menghampiri Nick dan bertanya kepadanya, siapa yang rosak sekarang? Nick menjawab, anda. Ini membuatkan Annie marah, dan dia menendangnya ke dalam tasik. Bila kumpulan itu memeriksa sama ada dia bernafas, mereka mendapati dia tidak bernafas. Kumpulan itu ketakutan, kerana salah seorang daripada mereka mengatakan bahawa dia tidak akan dipenjarakan untuk perkara ini. Annie tiba-tiba tersedar, dan mengatakan bahawa mereka perlu menjemputnya. Mereka berbuat demikian, dan kemudian membawanya ke dalam hutan. Dalam proses, jam tangannya jatuh ke tanah. Mereka membuang mayatnya ke dalam longkang ribut, menutupnya dan berjalan pergi. Annie memutuskan untuk pergi ke rumah Marcus. Apabila dia tiba di sana, dia mengaku kepadanya bahawa dia telah membunuh dia, dan sangat memerlukan cerita penutup. Dia cuba untuk menendangnya keluar, menuntut percubaannya status sebagai justifikasi. Dia membuat catatan mental tentang semua kereta yang dicuri di kedainya, mengheret tapak tangannya yang berdarah ke atas mereka. Dia kemudian pergi ke sungai, dan membakar pakaiannya. Seterusnya pagi, Nick muncul dari semak dan ke jalan raya dalam keadaan baik. Dia sedar bahawa tidak seseorang boleh melihat atau mendengarnya. Malah dia cuba membuat kecoh, dan melemparkan buku itu ke rak, tetapi tiada respon dari kelas. Dia berada di pejabat pengetua. Apabila dia mendengar ibunya melalui telefon, dia cuba berkomunikasi dengan ibunya, tetapi suaranya nampaknya tidak dapat didengari. Dia kemudian berlari keluar dari sekolah, dan dilanggar oleh sebuah kereta, dan kemudian sebuah truk, tetapi keluar daripada kedua-dua kemalangan tanpa kecederaan, tetapi nampaknya tiada siapa yang perasan. Ternyata statusnya sebagai orang hilang sedang disiasat oleh pihak berkuasa. Nick terus berjalan melalui bandar, tanpa disedari oleh sesiapa di sekelilingnya, malah cuba memberitahunya ibu bahawa dia sudah mati. Detektif Kate Tooney dan Detektif Brian Larson berselisih dengan Annie. Para detektif memerhati jejak tayar berhampiran hutan, dan juga melihat bahagian kereta yang patah di atasnya tanah. Polis kemudian mendengar tentang pertengkaran yang berlaku antara Annie dan Nick, dan mereka pergi ke rumahnya untuk menyiasat lebih lanjut. Mereka mendapati dia duduk di atas bumbung, dan tanya dia tentang di mana Nick.
Dia mengatakan bahawa dia tidak tahu, dan polis memberitahunya untuk menghubungi mereka jika dia mengetahui sesuatu. Sementara itu, pihak pencari telah ditubuhkan, yang akan mencari Nick di dalam hutan. Ibu Nick membaca jurnal puisinya di biliknya, manakala seekor burung hinggap di pagar anjung. Burung itu cedera, dan hampir mati. Nick melihat seekor burung hidup di bahunya, dan memegangnya di tangannya. Nick tahu dia mesti masih hidup, apabila burung itu berada pagar perlahan-lahan mati, dan burung dalam genggamannya lenyap. Dia cuba mengetuai kumpulan pencarian, dengan mempengaruhi anjing pencari, malah cuba merayu Annie untuk membantu, tetapi dia tidak dapat mendengarnya. Semasa pencarian diteruskan, peta tidak sabar untuk mengatakan apa yang sebenarnya berlaku. Garaj Marcus dikunjungi oleh Detektif Larson. Dia bertanya tentang rompakan kedai barang kemas, yang dia menjawab bahawa dia tidak hadir. Larson memberitahunya bahawa dia sedar bahawa dia dipanggil Marcus. Larson bertanyakan tentang kes orang hilang. Apabila dia acukan pistol, Marcus menghalang peta di luar, dan memberitahunya bahawa dia sedang dikejar oleh polis. Mereka kembali ke hutan, di mana Nick kali terakhir dilihat. Marcus mengumpulkan geng Annie, dan memberitahunya bahawa dia akan dipanggil untuk mengaku. Dia memanggil peta dan menjemputnya untuk menyertai kumpulannya. Marcus tiba bersama Annie, memegangnya dengan todongan senjata. Dia kemudian meminta peta untuk pulang ke rumah. Annie kemudian meletakkan pistol ke perutnya, dan memberitahu Marcus untuk menembaknya. Tiba-tiba salah seorang daripada penjahat itu menjerit polis dan Annie merampas pistol. Dia mengacukan pistol ke arah polis, dan mula berlari apabila polis memintanya berhenti, tetapi dia berjaya melarikan diri. Nick menjerit bahawa mereka akan menangkapnya, dan dia menjawab tidak sekali-kali. Annie tiba di kediaman Nick selepas bermalam di game sekolah. Dia memerhati kehidupannya di dalam biliknya sendiri, dan memeriksa barang-barangnya. Semasa ibu Nick memasuki bilik, dia menitiskan abu dari bekas kecil ke tapak tangannya. Annie berlari keluar ke dalam hutan untuk tempat dia kali terakhir melihat Nick, hanya untuk mendapati dia pergi. Annie menemui pek gusi nikotin, yang membawanya ke lokasi baharu peta. Peta mendedahkan bahawa Nick mahupun dia tidak menoleh dalam Annie. Dia menjejaki Marcus, dan menyeretnya ke langkan, sambil memegang pistol ke kepalanya. Selepas Annie dan Marcus menembak antara satu sama lain, Annie menelefon Detektif Larson, dan memberitahunya dia tahu di mana Nick berada. Peta cuba membunuh diri, dan Nick mendapati jiwa peta berdiri di sampingnya semasa dia mati. Bapa peta tiba ketika dia hampir mati, menyelamatkannya sebelum terlambat. Nick dibawa ke hospital, selepas diselamatkan dari sungai. Walaupun peluru luka di perutnya, Annie berusaha untuk menghubunginya. Nick membawanya menyusuri koridor kepadanya, dan melalui Annie, dia berkomunikasi dengan ibunya. Apabila roh Nick kembali ke tubuhnya sendiri, dia bercakap dengannya di bilik hospital, dan baring di sebelahnya. Dia pengsan pada ketika itu. Di atas tasik, seorang kanak-kanak kecil menerbangkan pesawat kawalan jauh. Nick memerhatikan anak muda itu dan bimbang tentang keselamatannya. Dia mendedahkan bahawa dia dimaksudkan untuk membawa kakaknya, tetapi dia meninggal dunia. Mereka harus menghantar mesej kepadanya. Nick meminang. Hai Annie, mereka menulis di sayap pesawat, sebelum menghantarnya untuk terbang. Tamat. Terima kasih. Sila layari peti deskripsi channel ini untuk beri sokongan anda. Sila like dan subscribe channel kami. Kami terus berusaha untuk upload filem-filem yang menarik dalam channel kami. Selamat menonton dan terima kasih.